Di talian bagi membincangkan isu mewajibkan pemakaian pelitup muka adalah Sofian Osman, Perunding Keselamatan dan Kesihatan Awam. Terima kasih Encik Sofian bersama saya di Buletin Awam ni. Boleh kongsikan langkah yang dilaksanakan ini adalah bagi kepentingan kesihatan awam. Jadi bagaimana pandangan umum mengenai perintah ini? Hai Nailah, terima kasih Ashwawani. Pada pandangan saya, ini adalah satu langkah yang wajar dan kita alu-alukan langkah ini sebagai bahagian daripada langkah komprehensif dalam mencegah dan mengawal penularan virus COVID-19 sekarang ini. Ini bertepatan dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO yang meletakkan salah satu nasihat berkaitan penggunaan pelitup muka dalam konteks COVID-19 yang bertarikh 5 Jun yang lalu, di mana mereka menyatakan bahawa kajian terbaru membuktikan bahawa pemakaian pelitup muka ini boleh memutuskan rantaian COVID-19 sebanyak 60%. Dan langkah ini adalah tepat pada masa ini, saya kira, kerana kebimbangan. Kalau kita lihat pada 23 Julai yang lalu pun, Ketua Pengarah Kesihatan menyatakan bahawa R0 Malaysia telah meningkat daripada 0.3 kepada 1.36. Dan perkara ini adalah satu perkara yang membimbangkan. Dan Sofian, kalau kita lihat ada pihak yang membangkitkan isu kekeliruan berhubung dengan penguatkuasaan pemakaian pelitup muka ini. Bagaimana pandangan Sofian sendiri? Saya bersetuju dari satu sudut di mana apabila kerajaan mengumumkan kewajipan pemakaian pelitup muka pada 23 Julai yang lalu, frasa yang digunakan hanya menetapkan tempat awam yang sesak tanpa memberikan perincian yang lebih terhadap apakah tempat awam yang sesak tersebut. Saya kira pihak kerajaan, terutamanya KKM selaku agensi yang berkuasa dalam menguatkuasakan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342 tersebut, perlu memberi penjelasan lanjut terhadap frasa tempat awam yang sesak. Merangkumi, mungkin berikan definisi yang lebih lanjut, ciri-ciri berkaitan, dan lebih baik jika KKM dapat menenaraikan tempat-tempat awam yang sesak yang dimaksudkan, seperti mana kalau kita ambil contoh, kawasan larangan merokok sebelum ini di bawah Peraturan 11.1 Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, dia menyenaraikan tempat-tempat yang dimaksudkan. Ini penting sebab kita nak elakkan kekeliruan di antara orang awam dan juga pihak berkuasa itu sendiri, supaya apabila ia dikuatkuasakan, yang ini bermula hari ini, tidak ada orang yang katakan bahawa mereka tak faham tempat awam yang dimaksudkan tersebut. Tadi Sofian ada menyentuh tentang R0, iaitu satu kriteria yang sangat penting menunjukkan tahap penularan wabak COVID-19 di negara kita. Boleh Sofian jelaskan sekali lagi, mungkin ramai yang sudah lupa bagaimana agaknya R0 ini. Boleh jelaskan bagaimana untuk mengira kadar R0 negara kita? R0 ini telah dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau misalnya saya kata tadi, menurut rekod yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, R0 kita pada waktu PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat adalah pada kadar 0.3 sahaja. Tetapi pada ketika ini, dia telah meningkat pada 1.36 dan Kementerian Kesihatan menyatakan kebimbangan apabila R0 ini meningkat pada 1.6 nanti, maka kes-kes kebolehjangkitan ataupun kadar penularan wabak ini adalah pada satu kadar yang membimbangkan. Baik Sofian, kita nak lihat daripada aspek kos pula. Pastinya untuk mewajibkan pemakaian pelitup muka ini di tempat awam, pastinya lebih sukar buat mereka golongan miskin, golongan berpendapatan rendah ini untuk bagaimana untuk menampung kos pembelian pelitup muka itu. Mungkin ada nasihat dan juga berhubung dengan pemakaian pelitup muka yang boleh diguna semula, reusable face mask. Adakah itu lebih wajar? Okey, saya setuju Nailah berkaitan dengan kos. Sebab itu yang pertama sekali kita memberi pujian kepada kerajaan apabila bersetuju untuk menurunkan harga siling topeng muka atau pelitup muka daripada RM1.50 pada waktu ini kepada RM1.20. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, bagi orang awam, mereka boleh menggunakan
pelitup muka jenis fabrik buatan sendiri yang menepati spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, iaitu di mana pelitup muka tersebut boleh dibuat menggunakan sekurang-kurangnya 3 lapisan, iaitu kalau kita tengok lapisan pertama, dia mestilah bersifat tidak menyerap air. Yang kedua juga bersifat tidak menyerap air. Dan lapisan yang ketiga iaitu yang paling dalam adalah lapisan yang menyerap. Tujuannya adalah untuk membolehkan orang awam mengguna semula fabrik buatan sendiri ini, pelitup muka fabrik buatan sendiri ini, yang mana mereka boleh basuh apabila pelitup muka tersebut telah kotor dan boleh guna semula. Yang ini adalah lebih menjimatkan. Baik Sufian, secara keseluruhannya pemakaian pelitup muka ini adakah sudah mencukupi? Kalaulah betul-betul semua orang patuh kepada pemakaian pelitup muka ini di tempat awam, adakah sudah selamat untuk kita kembali kepada aktiviti sosial, aktiviti ekonomi seperti dulu? Contohnya perhimpunan secara beramai-ramai, adakah cukup ataupun ada lagi langkah-langkah ataupun SOP lain yang juga perlu diwajibkan? Kita sedia maklum bahawa pemakaian pelitup muka ini hanyalah sebagai salah satu langkah yang dikatakan komprehensif untuk menyokong langkah-langkah lain yang lebih penting, iaitu kalau kita lihat sebenarnya antara langkah yang lebih penting dalam pengawalan jangkitan COVID-19 ini adalah amalan kebersihan diri, iaitu dengan kerap mencuci muka dan kerap mencuci tangan, dan kawalan ataupun memastikan jarak fizikal yang selamat, iaitu tidak kurang dari 1 meter. Saya rasa saranan yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan iaitu amalkan 3W, wash, kerap cuci tangan, wear, iaitu pakai pelitup muka, dan warn, iaitu amaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan berkaitan COVID-19 ini. Dan elakkan daripada 3S, iaitu elakkan daripada tempat yang sesak, elakkan daripada tempat yang sempit, dan elakkan daripada sembang dekat. Baik Sofian, satu lagi soalan, kalau kita bandingkan Malaysia dengan mungkin negara lain seperti di Amerika Syarikat, ada pertikaian tentang pemakaian pelitup muka ini yang jadi satu pertikaian politik, sama ada pakai atau tidak, itu menunjukkan sama ada percaya kepada kebebasan individu dan sebagainya. Tapi ini sangat berbeza dengan negara-negara di Asia yang lebih mudah untuk menetapkan peraturan pemakaian pelitup muka ini. Bagaimana perbezaan ataupun perbandingan itu berlaku dalam pandangan Sofian sendiri? Pada pandangan saya itulah, saya sebenarnya saya puji rakyat Malaysia. Sebenarnya kita, rakyat negara kita iaitu rakyat Malaysia ni, mereka sangat patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah dan undang-undang yang telah dikeluarkan. Saya puji part ini. Walaupun kita pertahankan kebebasan suara dan sebagainya, tapi apabila melibatkan kesihatan awam, apabila melibatkan kepentingan awam, kita boleh lihat seluruh Malaysia, rakyat, walaupun ada segelintir yang sukar untuk mendengar nasihat dan sebagainya, tetapi secara majoritinya rakyat Malaysia patuh kepada arahan ini. Kenapa? Sebab mereka mahukan situasi yang sekarang ini kembali pulih